Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafa'kan puji dan syukur bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha pencipta, yang maha memiliki segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku di alam semesta ini melainkan dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada pagi ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kelas kita berbicara tentang isu dosa-dosa besar. Dalam masa yang sama kita sentuhlah beberapa perkara yang mudah-mudahan dapat memberikan penambahan kepada ilmu dan iman bagi kita, kerana hakikatnya kita adalah hamba yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsi satu klip video yang saya tengok pagi ni. Iaitulah ada seorang ustaz meninggal waktu kuliah subuh. Kan? Ustaz apa nama dia? Dr. Sabri, lupa nama dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan alangkah bahagianya orang yang Allah Ta'ala akhirkan hidup dia dengan husnul khatimah, sebagaimana yang pernah kita bincangkan sebelum daripada ini. Tapi sebenarnya nak dapat tu bukan benda yang mudah. Kita tengok tu sekelip mata, tapi Allah ni dia bukan bagi saja-saja. Setiap yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan nak dapat apa yang kita dapat sebelumnya itu ada banyak sangat faktor, indikator yang menyebabkan Allah nak bagi kepada kita sesuatu. Termasuklah juga husnul khatimah. Lalu dalam masa yang sama juga kita ambil satu iktibar bahawa hidup kita ni sudah tetap dah bila waktunya Allah Ta'ala nak jemput. Saya semalam 2 hari lepas saya tengok satu video seorang, apa tu, kalau saya suka tengok dia, aku panggil Shark, dia Shark yang entrepreneur, yang bisnes, yang dia ada businessman punya tu rancangan tu. Dia akan bagi proposal dia, lepas tu kalau orang nak invest kat dia tu baru boleh invest. Apa program tu panggil? Entrepreneur. Macam gitulah, reality show kan untuk entrepreneur punya ni. Jadi ada seorang tu dia datang dengan anak dia, 2 orang. Bila dia bentang proposal dia, orang tanya dia berapa ya gross untuk tahun ni. Dia kata dia dah 600,000 lebih. Si ayah ni jawab. So dia kata tu big amount, why you masuk dalam program ni padahal you dah sukses, dia kata. Lepas tu dia jawab apa dia jawab? Aku bukan masalah untuk making money, sebab aku tahu macam mana nak tambah money. Tapi aku masuk program ni sebab aku rasa aku dah tak ada masa untuk didik anak aku ni belajar menjadi seorang yang baik dalam kehidupan dia dan juga bisnes dia. So dia jawab dia, I have no time. I can make money but I don't have
I cannot make more time, dia kata. I can make more money, but I cannot make more time. Lepas tu saya bila dengar tu perkataan tu, ayat tu bukan orang Islam yang sebut. Dia adalah orang yang bukan Islam. Tapi hikmah itu adalah kata-kata yang patut kita ambil walau di mana saja dia berada. Apatah lagi dia sama dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Betul dia kata, you can make more money, but you cannot make more time. Setakat tu je kita ada. Rezeki ni kita cari, kita boleh cari rezeki. Tapi umur kita setakat tu ya Allah Ta'ala kata, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal mereka, mereka tidak mampu menangguhkannya walau sesaat, dan mereka juga tidak mampu mengawalkannya walau sesaat. Jadi memang betul, itulah yang Allah Ta'ala katakan. Jadi bila kita tengok pagi-pagi berita tersebut, saya pula baru buka data. Dalam perjalanan semalam, saya pun minta maaf, memang tutup data semalam. So data tu sebab ada dia telefon bila sampai dekat kampung ni, operator banyak. Ya, operator saya banyak. Operator anak-anak lah, dia pegang telefon, dia main game apa-apa dia. Jadi bila kita pegang telefon tu, Allah mak, bateri dah nak habis, cari punya kabel nak charge dalam bah habis. Saya pun terpaksa off data. Kalau call masuklah. Bila saya buka sampai tu, tengok bateri ada sikit. Saya sampai kat Rumusan tu, charge sikit sempat. Bila buka tu dapat tengok berita kematian. Kita biar Allah. Terkejut jugalah, tapi dalam masa yang sama. Tak kenal secara peribadi, dia tak kenal lah. Tapi kita mencemburui cara dia tu. Dia lecturer kan dia, pensyarah kanan Yusim. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan menempatkan dia di kalangan orang-orang yang saleh. Dan kita juga minta agar Allah Ta'ala mengakhirkan kita dengan husnul khatimah. Dan husnul khatimah ni macam kita dah sebut sama dah, bahawa maksud husnul khatimah ialah meninggal di atas iman. Cara mana kita nak meninggal? Kalau meninggal dalam sujud, itu bonus. Meninggal dalam kuliah, itu juga bonus. Tapi yang hakikinya Allah Ta'ala perintahkan kita ialah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Itulah cita-cita kita. Biarlah akhir kalimah kita la ilaha illallah, dan kita meninggal di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, nak sampai ke tahap tu bukan semudah itulah. Bila kita saya kadang-kadang kongsi juga dekat masjid dulu, saya memang antara suka baca kitab alam akhirat, cerita-cerita alam barzakh, cerita akhirat. Dan kita juga Allah, bila dengar cerita-cerita pun lagu tu lah juga. Tapi bila tengok dia tu cemburu berasa. Cemburu. Sebelum ni ada seorang ustaz tu, dia pengsan je dalam kuliah. Yang Indonesia tu ingat dia meninggal kan. Lepas tu tengok-tengok, oh dia keletihan, dia pengsan. Lepas tu hidup balik lah. Nah, yang ni betul-betul meninggal lah. Yang ni betul-betul meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia sakit dada 5 hari dah. Dia sakit dada 5 hari dah. Lebih kurang lah, saya pun masa tu lagu tu juga. Cuma tak sempat macam dia lah. Sampai hospital juga lepas 5 hari. Nanti kita cerita lepas ni. Baik, hari ni kita sambung bab dosa besar yang ke-6. Dalam cerita-cerita cemburu kepada kematian yang baik, dalam masa yang sama kita menghindari diri daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pagi ini kita berbicara tentang dosa besar yang ke-6, iaitulah derhaka kepada kedua orang tua. Baik, pertama sekali
Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dalam agama kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Ini kewajipan antara yang paling utama dalam agama. Wajib yang besar, pintu syurga yang paling utama. Dan kita akan baca nanti beberapa ayat Quran dan hadis berkait dengan perkara tersebut. Pertama, kita tengok kepada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Poin pertama dalam terjemahan itu, kewajipan atau pertama daripada ayat ini, wajib berbakti kepada kedua ibu bapa. Poin yang kedua, Allah mewajibkan berbakti kepada kedua ibu bapa selepas daripada perintah menyembah kepada Allah. Berarti besarnya kewajipan mentaati kedua ibu bapa, dia datang seterus atau sejurus selepas perintah menyembah Allah. Berarti kita ni kalau menyembah Allah, nombor satu sekali dalam hidup kita, apa kewajipan nombor satu? Menyembah Allah. Nak sembah Allah dengan cara mana? Dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ranking pertama dalam hidup kita, siapa yang paling agung dalam hidup kita? Allah. Setelah daripada Allah, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu bapa. Itu adalah kewajipan yang besar. Kenapa? Kerana ayat ini Allah Ta'ala letak, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, iaitu kewajipan berbakti kepada kedua ibu bapa datang terus selepas daripada perintah menyembah Allah semata-mata. Jadi kita tahu betapa tingginya kedudukan berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian Allah Ta'ala kata, imma, dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam penjagaanmu. Jadi ditekankan berbakti kepada kedua ibu bapa lebih ketika mana kedua mereka telah pun berusia. Mana makin dia berusia, makin besar tanggungjawab tu. Makin dia berusia, makin besar tanggungjawab tu. Dan ini juga menunjukkan hajat ibu bapa kepada anak juga, makin dia berusia, makin dia berhajat kepada mereka. So ibu bapa kita pun sekarang ni mungkin kita kata dia okey, kita pun okey, dia pun tak apa kita. Tapi ketahuilah, makin lama kewajipan itu akan jadi makin besar, makin besar, makin besar. Sampailah kalau satu tahap dia sangat-sangat perlu kepada si anak ni, maka kewajipan itu bertambah dan anak juga pahalanya akan jadi bertambah. Saya kadang-kadang bila kita dengar cerita orang boleh jaga mak ayah dia, sakit di rumah dia jaga mak ayah dia, dia jaga mertua dia, kita pun rasa ya Allah,
alangkah indahnya dia dapat berbakti kepada kedua ibu bapa. Sehingga siapa dah perkataan salah baru ni, dia kata pergi berjihad ke ataupun pergi buat apa satu hari, dia lebih suka dia dia makan malam dengan mak ayah dia daripada dia buat amal besar, beriktikaf ke apa saya lupa dah. Tapi naknya makan bersama ibu bapa tu pun sudah kira satu amalan yang sangat besar. Terutamanya mereka waktu mereka dah berusia. Bila dia orang dah tak ada kat rumah, dia je kat rumah. Saya kalau mak ayah saya tanya anak ada berapa dekat Kelantan? Anak ada 8 semua sekali. Adik-beradik. 5 di KL. 6 di KL. 6 di KL. 1 di Miri. 1 di Kelantan. Ataupun 5,5 di KL. 1,5 di Kelantan. Saya tanya apa setengah tu? Sebab ada seorang dia ulang alik. Jadi setengah lah dia. Jadi dia kata, kalau orang tanya dia berapa orang anak dekat Kelantan, dia kata 1,5. Apa pula 1,5? Sebab setengah ya dia ada. Setengah lagi dia ke KL dia kata. Jadi kita kata Alhamdulillah walaupun setengah dia ada, tapi kurang-kurang Allah bagi kepada kita waktu untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Balik dulu dia ingat nak balik sokmo-sokmo, tapi ada je halangan ataupun kekangan. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi kita pun nak minta sokmo, Alhamdulillah. Macam tadilah, penat boleh ganti, boleh rest, boleh makan suplemen, penat. Tapi mak ayah ni dia tak boleh nak ganti. Jadi kita berbakti selama waktu kita masih ada, berbaktilah kepada dia. Baik. Jadi makin lama makin bertambah kewajipan. Makin dia berusia. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, imma yablughanna indakal kibar. Allah Ta'ala sebut apabila dah sampai kepada usia tua mereka, ataupun berumur lanjut, dia kata, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf ni ataupun bahasa kita dalam Quran sebut uf ke ke apa jua disebut dalam tafsir. Perkataan uf adalah seringan-ringan pengingkaran yang ada, dan dia menunjukkan bahawa kalaulah yang ringan pun sudah dilarang, apatah lagi yang lebih besar daripadanya. Kalau uf pun Allah Ta'ala tak bagi, kalau nak jawab lagi lah tak boleh. Tak tak? Kalau nak marah lagi lah tak boleh. Dalam hati tu memang tak puas hati nak buat. Dalam hati tahan je lah, sabar. Memang kita kadang ada benda kita setuju, ada benda kita tak setuju. Tapi selama tu kita tahan je lah. Nak kata macam mana? Pasal apa? Allah yang larang kita untuk cakap. Ada orang dia boleh cakap, tapi dia cakap dengan bahasa yang elok. Ayah, mak, tak boleh macam ni. Kita kena buat macam ni. Dia bagi tahu, tapi dengan cara yang elok. Itu boleh lah. Jangan sampai menyinggung hati dia. Baik. Jadi wala tanharhuma, dan jangan pula membentak. Membentak lagilah tak boleh. Bagi tahu uf pun tak boleh, membentak lagilah tak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ini yang Allah Ta'ala suruh kita kata kepada kedua ibu bapa kita. Okey, berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Kita lah ni yang kita rasa susah lah. Padahal zaman dulu, Allahu Akbar, kita lagi macam-macam. Kita menangis lah masa kita kecil lah, kita jerit kat dia lah, kita marah kat dia. Mak dekat sabar je, sabar je. Dia pukul lah, bukan setiap waktu. Ada waktu lah dia pukul, dia cubit ada, dia cili pun ada, macam-macam. Dia
macam lah kan. Zaman kecil kita ni macam-macam. Tapi sebenarnya nak banding dengan kesusahan tu terlalu banyak yang kalau kita nak senaraikan kita pun tak tahu, sehinggalah kita jadi mak ayah pun kita tahu. Saya dulu zaman muda-muda suka juga kita, bukan muda lah, masa kita remaja baru habis universiti belum kahwin lagi kan. Kadang-kadang kita suka lah buat melawak ke mak ke, macam-macam lah kita sebut kat dia. Nah, dia buat tak kena ke apa semua. Dia jawab apa? Tak apalah, nanti demo tua demo tahulah. Dia kata lagu tu ya ayat dia. Nanti demo tua demo tahulah macam mana. Akhir sekali Allah Ta'ala bagi pula ke anak kita, ke anak. Anak pula lah ni baru dah tingkatan 4 paling sulung, tingkatan 4. Jadi dah remaja dah. Mulalah kita pun lagu ni rupanya mak kita kata dulu. Tu tak hafal lagi tu kemuncak tu. Lagi dewasa lagi banyak cabaran. Lagi dewasa lagi banyak cabaran. Allahu Akbar. Tapi satu je saya nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah jaga anak kita seperti mana kita jaga mak ayah kita. Kita tak mampu nak jaga kecil ni, kita jadilah anak yang taat. Ya Allah, sebagaimana aku taat kepada mak ayah aku, maka jadikanlah anak aku taat kepada aku. Lagu tu lah. Pasal apa? Sebab kita tak panggil istilah karma. Karma ni dalam Hindu, tapi sebenarnya Allah Ta'ala sebut hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan baik kecuali kebaikan. Siapa yang buat baik, Allah balas baik. Macam itulah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, nanti Allah yang jaga kamu. So kita jaga Allah ni, kita jaga pada hak yang Allah Ta'ala wajibkan kita jaga. Setelah kita jaga hak Allah yang Allah Ta'ala suruh kita jaga, nanti Allah jagalah hak kita yang kita tak mampu jaga. Betul tak? Sebab apa? Dalam agama tak ada. Sebab karma tu istilah bahasa agama lain. Tapi nak sebutnya, baik dan buruk ni pembalasannya sudah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Baik. Jadi ini adalah perintah dalam agama. Allah yang mewajibkan. Saya pernah kan cerita sebelum daripada ni, kisah seorang pemuda yang mak dia tu kurang waras. Ingatlah? Kau tak ingat tak? Ingat tak? Saya ulang balik cerita tu bagi yang tak ingat. Sila. Okey, ada cerita sedap ni, cepat. Baik, jadi kan ada seorang doktor, dia menceritakan pengalaman-pengalaman dia sepanjang dia merawat, dan ada kaitannya dengan agama lah. Salah satu kisah dia kata seorang pemuda yang jaga mak dia yang kurang waras. Jadi dia bawa mak dia ni, mak dia masuk dalam bilik doktor dalam keadaan membentak-bentak, marah-marah, cakap kasar, macam-macam lah. Jadi doktor ni pun tengoklah mak dia, tanya anak ni pasal, nak suruh cek doktor mak dia sihat ke tak sihat. Cek apa doktor pun cek gini. Tengah-tengah tu mak dia kata, kamu tipu aku, kamu cakap nak bawa aku ke Mekah, kamu bawa aku ke jumpa siapa dia ni, macam tu lah. Sebab dia dah janji nak bawa mak dia pergi umrah. Iyalah, tapi mak dia tak waras, mak dia marah lah. Jadi doktor ni setelah rawat, dia kata, mu ni memang selalu ke bawa mak pergi umrah? Dia kata, iyalah selalu jugalah bawa mak pergi umrah. Lepas tu aku nak tanyalah kamu, selama mana dah mak jadi macam ni? Dia kata, mak aku ni dia tak waras sejak lahir. Dia memang penyakit, zaman kecil lagi dia jadi macam tu dah. Ada benda yang syok tak tahulah, mungkin demam panas kau apa lah macam tu. Jadi doktor ni bertambah hairan, macam mana mak dia tak waras sejak lahir tapi tiba-tiba ada anak. Jadi dia pun tanya, macam mana mu ni ada? Mak kamu kahwin lagu mana? Dia pun kata cerita, dulu ayah
datuk aku dulu, dia punya pergi berubat, kata ada orang kata kalau nak suruh sembuh kena bagi dia kahwin. Jadi mak aku ni pun dikahwinkanlah oleh tok aku dengan seseorang. Berlakulah perkahwinan tu tak lama, sebab mak aku pun ayah dia pun tak tahan, akhir sekali ayah dia pun cerai. Tapi dalam masa cerai tu sempatlah benih dia ni sempatlah duduk dalam rahim mak dia. Dan lahirlah dia. Sejak daripada dia lahir, datuk dia pula lah jaga dia sampai dia besar. Jadi bila dia besar, dia pula jaga mak dia ni. Dia jaga mak dia. So doktor pun katalah, aku nak tanya kamu, mak kamu ni dia kenal ke kamu ni anak dia? Sehingga kamu buat baik macam ni sekali kepada dia ni, mak kamu ni kenal ke kamu ni anak dia? Jawab si anak, dia kata, doktor, walaupun ibu saya tak kenal saya. Memang ibu saya dia tak kenal saya. Tapi walaupun ibu saya tak kenal saya tetap akan buat baik kepada dia kerana Allah tahu ini adalah ibu saya. So, dia buat baik kepada mak dia tu bukan sebab untuk balasan apa. Kalau ikut balasan, dia ni daripada kecil mak dia tak pernah buat baik kepada dia. Cuma jasa mak dia pertama mengandungkan dia. Boleh jadi menyusukan dia, atau yang kedua melahirkan dia ke dunia, dan yang ketiga menyusukan dia kalau pun sempat, kalau tak sempat pun. Tapi kedua nikmat awal ni pun sudah cukup besar bagi seseorang, kerana tanpa ibu yang melahirkan dia tak akan lahir ke dunia. Betul tak? Sebab tu hak yang dalam utama sekali dalam hidup kita ni, hak ni lah. Saya pernah bagi contoh, ya rahmukillah. Saya pernah bagi contoh, kalaulah dua orang, satu ada ibu kandung, yang kedua ibu angkat. Ibu angkat ni dia jaga daripada kecil sampai besar. Dialah bagi susu, beli baju, hantar pergi sekolah, mana-mana sekalipun. Di sisi Allah, hak yang paling besar tetap pada ibu kandung. Sebab apa? Sebab mak angkat tu, kalaulah ibu kandung tidak melahirkan, dia tak akan dapat buat apa pun. Sebab at the first place, baby tu pun tak ada kalau mak tu tak melahirkan. Sebab tu dalam agama, Allah Ta'ala meletak hak ni sangat-sangat tinggi. Dan berbaktilah kepadanya kerana Allah. Walaupun macam budak tadi, dia kata kalau ikut, dia tak, mak dia tak kenal pun dia, tapi dia buat kerana Allah yang perintahkan dia. So yang akan balas kebaikan kita ni bukan mak kita, yang akan balas kebaikan kita adalah Allah. Jadi sebab itu kisah ni saya memang suka. Saya mula-mula bila saya dengar, saya tu ingat pasal dia sangat-sangat mengagumkan saya. Dan saya cerita kepada masyarakat supaya kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Walaupun kita tak puas hati dengan mak ayah kita macam-macam, tapi sebenarnya nak banding hak melahirkan tu, tak ada yang boleh ganti. Tak ada. Tak ada orang yang boleh lahirkan. Kalau tidak kerana mak tu, dia tak akan terlahir ke dunia. Allah boleh cipta, tapi seorang je Allah cipta tanpa ibu. Dalam dunia ni Allah Ta'ala cipta tanpa ibu seorang je, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Isa tak ada ayah tapi ada ibu. Nabi Adam tak ada ayah, tak ada ibu. Nabi Hawa pula, dia tak ada ibu tapi ada unsur lelaki lah. Jadi ada unsur lelaki, terciptanya Hawa. Tak ada ibu jugalah. Jadi Adam dan Hawa lah kita kata. Yang lain semua daripada tu mesti ada ibu. Ini adalah sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan. So kerana itu Allah Ta'ala meletakkan kewajipan ni sangat besar. So ranking dia lepas Allah dan Rasul, ibu bapa. Okay. Pergi lagi, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapanya. Jadi Allah Ta'ala yang wajibkan kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Tinggal lagi satu perkara lagi, tiba-tiba ibu bapa tu tak baik.
Tak baik dalam usul kata bukan tak baik dengan garang ke apa dah. Dia memang jahat. Dia suruh anak dia jadi curi. Dia suruh mungkin anak dia melacurkan diri, wal iyadzu billah. Dia suruh anak dia jadi orang jahat lah. So macam mana tu, kena taat juga ke tidak? Jawapannya la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada al-khaliq, iaitulah Allah. Hak Allah dengan hak makhluk ni mana besar? Allah lebih besar. Jadi Allah suruh kita buat baik, makhluk suruh kita jadi jahat. Masa tu kewajipan taat akan hanya kepada Allah. Imma yablughan apa Allah Taala sebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaulah kedua ibu bapa tu suruh berbuat syirik kepada Allah, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Kalau tiba-tiba dia kata saya kalau kamu masuk Islam, dia akan buat macam-macam. So kalaulah dia ni tahu tentang tu, dia tak akan tinggalkan agama Allah kerana kedua ibu bapa. Pasal apa? Hak Allah itu lebih besar. Tapi dia pandai-pandailah dia pujuk, pandai-pandailah dia pujuk macam mana dia nak buat tu. Akhir kalau boleh ajak sekali kedua ibu bapa tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau mak ayah dia tak bagi solat, ada ke? Ada mak ayah tak bagi solat. Kalau dia kata anak saya ni cikgu, jangan suruh anak saya solat, ikut dia nak solat ke tidak. Itu memang kes satu ada. Waktu saya jadi cikgu, dia kata memang cikgu disiplin berdepan dengan ibu bapa yang macam-macam. Bila suruh solat, dia marah pula ke cikgu. Dia kata jangan paksa anak saya solat, ikut dia lah nak solat ke tidak. Dahsyat ibu bapa zaman sekarang ni. Hak dia anak tu besar benar ni. Kita terlebih parenting dia panggil. Terlebih. Siapa pekak tak nak kejut anak bangun semaya subuh pun takut anak tak cukup tidur. Nak suruh anak puasa, takut anak lapar. Nak suruh anak pergi solat, Allah takutlah dia ada kerja. Nak ikut pergi masjid, Allah payahlah. Macam-macam lah. Ada tuition lah, ada berapa lah. Zaman kita dulu tuition tidak belah mana ada juga, tapi belum maghrib tu ayah kita duduk tepi padang tu melompat terus. Zaman sekarang ni macam-macam. Tak tahulah macam mana. Kadang-kadang nak terlalu apa ke? Strict sangat pun tak boleh, terlalu tak strict pun tak boleh. Kena tengah-tengah. Ada seorang tu dia kata anak dia tak rotan. Ada, tapi saya tak adalah orang panggil geng sangat, tapi cuma kita tidak terlalu kerak rotan. Adalah juga pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan dia. Kan Nabi suruh tegas bila kita suruh solat dan sebagainya. Umur 10 tahun lah. Tapi ayah saya sampai belah-belah tahun pun dia kejut lagi. Lambat solat pun dia marah. Bukan kata tak solat. Lambat solat pun tengok dia cabut bulu betis. Dia tengok dia bukan setakat mula cabut jari tak bangun, tarik jari tak bangun, habis tarik buli cabut. Aduh bangunlah kitanya, bangunlah. Tapi bukanlah selalu siapa tak ada dah, ada lagi banyak lagi. Mana yang sebab apa? Sebab dia nak suruh kita ni rasa tegasnya dia bila dia ajak kita solat. Sampai hari ni kita besar pun panggil semua anak menantu dia tahu kalau kena pergi solat orang azan berhenti kena pergi solat. Rumah dekat surau kan. Semua tak ada solat lelaki, semua dekat surau. Perempuan je solat kat rumah. Jadi semua akan pergi. Jadi pasal memang dia tegas dalam bab tu. So kita alhamdulillah kita nak praktik macam tu ke anak kita pun tak mampu. Anak kita ni macam-macam dia punya alasan geliat situ lah, geliat sini lah. Dia tak zaman dululah. Balik lambat sikit janganlah. Tapi ketegasan itulah yang akhirnya membina. Bila kita besar ni kita rasa alhamdulillah, sebaiklah dia tegaskan kita dulu.
Saya kadang bila tengok cikgu disiplin, berapa ramai orang masa dia sekolah dia tak suka pada cikgu disiplin dia. Tapi bila habis dia berhenti, dia pun rasa nasib baiklah cikgu tu dulu. Tergarang. Kalau tidak aku ni tak jadi macam hari ni, dia kata. Nah, jadi begitulah. Ibu bapa adalah guru kita yang pertama, wajib kita taat kepada dia. Dan kalau dia memerintahkan dengan kemaksiatan, masa tu kita tidak wajib taat. Baik, Nabi SAW bersabda lagi, ini maksud bab dosa. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nabi SAW sebut, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka antaranya Nabi sebut uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Maka ia termasuk dalam dosa besar. Yang seterusnya, Nabi SAW juga bersabda, ridallahi fi ridal walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Keredaan Allah, keredaan Allah pada keredaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Dahsyat tu. Maknanya dalam hadis ni, hadis yang sahih, Nabi meletakkan keredaan Allah bersama kedua redha ibu bapa, dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan ibu bapa. Berarti kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan ibu bapa kita redha, Allah juga akan redha masa tu. Tapi kalau seseorang itu buat sesuatu yang menyebabkan ibu bapa dia murka atau marah, maka saat itu Allah juga akan marah kepada dia. Itu maksud dia. Kita buat sesuatu, mak ayah kita pun suka, seronok. Kita pergi ajak dia makan, kita balik tanya khabar dia dan seumpama dengannya, dia pun seronok. Alhamdulillah. Dia pun redha. Maka di saat itu Allah pun redha. Tiba-tiba kita ni, contoh kita semayang, puasa, zakat, baca, buat amal. Mak ayah kita buat. Ataupun orang lain lah, tak naklah bagi contoh kita kan. Takut pula kita, takut tersalah, jadi Allah Ta'ala nak bagi ke kita. Dan tiba-tiba seorang tu, dia solat, puasa, buat baik. Kemudian dia buat tak baik dengan kedua ibu bapa dia. Kemudian akhirnya kedua ibu bapa dia tidak redha. Maka di saat itu Allah pun tidak redha. Pasal apa? Pasal hadis ni. Hadis ni Nabi SAW sebut. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan lafaz dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah terletak pada keredaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Nak dapat tu payah juga tu. Kita jadi ke ibu bapa ni. Saya rasa kita jangan terlampau marah pada orang. Iya betul. Dalam masa yang sama kita kena ambil kita sebagai anak, dan dalam masa yang sama kita juga sebagai orang tua. Sebagai seorang anak, kita kena berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sebagai seorang tua, bila kita faham hadis ni, kita pun tak nak anak kita dimurkai Allah. Jadi janganlah sampai kita timurka kepada anak kita. Tapi biasanya mak ni payah nak murka ke anak. Payahlah. Ada bukan tak ada, tapi payah. Belete tu tanda sayang. Nah, marah-marah tu sayang. Jadi jangan sampai kita ni mengeluarkan perkataan laknat, benci pada anak, perkataan-perkataan yang tak elok. Sama juga kisah doktor yang sama ke doktor lain. Saya memang ada buku, dia ada satu buku, kisah-kisah, ada satu buku. Buku tu Dr. Basit pernah buat kuliah siri dia. Pengalaman doktor nama Jubair ke Jabir nama dia. Doktor tu dia tulis pengalaman-pengalaman dia.
Dia ada satu cerita lagi berkaitan seorang ibu, dia bawa anak dia memang sakit. Sakit tu macam tulang dia jadi macam tak kuat lah. Jadi bila tu tengok mak dia datang buat jumpa doktor dengan menangis-nangis. Doktor tanya kenapa menangis? Dia kata tolong rawat anak saya doktor. Okeylah, bolehlah, tapi kenapa kamu menangis apa macam ni? Dia kata saya takut anak saya ni kena doa saya. Dia kata dulu, saya ingat dulu pernah dia ni main sampai pasu yang saya sayang tu pecah. Jadi bila dalam bahasa Arab ni inkasar ni pecah pasu tu, patah pun dia panggil kasar je, inkasar, patah juga, pecah atau patah. Jadi mak ni marah sangat, siapa dia kata sebagaimana mempecahkan pasu aku, moga Allah Taala patah-patahkan kamu. Dia kata gitulah. Dia tersasul, dia kata masa tu. Dia nak marah tu, dia tersasul. Terlampau marah. Sampai akhirnya dia pun tak sedar. Lepas daripada tu dia tak sedar. Tapi dia kata bila anak dia jadi macam ni, dia jadi recall. Ada doa pernah aku sebut. Lepas tu dia teringat situasi masa tu. Dia tak aku panggil perkataan yang dia tak ambil peduli sangat. Tapi dia lupa bila keluar daripada mulut ibu ni, Allah Ta'ala boleh, dia bukan boleh, dia direct sampai tanpa hijab pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu saya kata dua-dua tadi, betul lah yang Datuk sebut tadi. Kita sebagai ibu pun jangan marah sangat ke anak. Bila kita faham hadis ni, redha Allah pada redha kedua ibu bapa atau pada redha orang tua, murka Allah pun pada murka orang tua. Jadi kita sebagai anak carilah redha ibu bapa, dan kita sebagai ibu bapa ni jangan terlalu murka kepada anak. Doakan kepada dia. Andai kata dia setara mana ni, tak puas hati kita ni, tetaplah doa kebaikan. Boleh jadi asbab doa tu Allah Ta'ala ubah dia jadi orang yang lebih baik. Kita tak tahu, kerana hidayah tu berada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayya. Nabi SAW bersabda, orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu syurga yang di tengah-tengah. Orang tua ni adalah pintu syurga yang tengah. Jika engkau mahu, silakan engkau jaga. Dan jika engkau mahu, silakan engkau sia-siakan. Faham maksudnya? Maknanya ibu bapa ni pintu syurga bagi kita. Kalau nak masuk syurga, silakan jaga. Kalau tak nak, sia-siakanlah dia. Itu terpulang bagaimana kita nak jaga dia. Jadi dalam hadis ni, Nabi SAW menyatakan bahawa ibu bapa ni antara pintu syurga. Kemudian disebut diriwayatkan dalam hadis, tapi ni sebenarnya bukan hadis lah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Baca nota kaki dia. Penulis ataupun pentahqiq buku ni memang kita selalu dengar kan perkataan ni kan. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Kata di pengarang kita, saya tidak mendapatkan hadis dengan lafaz seperti ini. Akan tetapi maknanya termuat di dalam Sunan An-Nasa'i kitab jihad, bab ar-rukhsah fit takhalluf liman lahu walidah. Kitab jihad bab rukhsah, keringanan bagi tidak pergi berperang pada orang yang ada ibu. Pada orang yang ada ibu. Bab takhalluf fil jihad, tak pergi perang. Ni pagi tadi saya ada tazkirah dengan budak-budak cerita pasal
satu ayat yang tak pergi perang. Nanti kita cerita lepas habis hadis ni. Anna Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tuka astashiruka faqala hal laka ummun qala na'am qala falzimha fa innal jannata tahta rijlaiha. Sanadnya hasan. So perkataan syurga itu di bawah telapak kaki ibu, exactly lafaz seperti itu bukan hadis. Syurga di bawah tapak kaki ibu, lafaz macam tu bukan hadis, tapi makna menunjukkan kita wajib taat kepada ibu dan syurga itu berada dengannya. Ada makna tu. Lafaz tu macam mana? Yang kita baca tadi. Jahimah, seorang Jahimah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, saya ingin berperang dan saya datang untuk meminta pendapat anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apakah engkau memiliki ibu? Jawab dia, ya. Nabi SAW kata, tinggallah selalu dekat dengannya, kerana sesungguhnya syurga itu ada di bawah kedua kakinya. So, oleh kerana ulama hadis ni dia jaga verbal punya ayat, syurga di bawah tapak kaki ibu tu tak ada dalam hadis. Tapi ada satu hadis Nabi kata, senantiasalah bersama ibu kamu, kerana syurga di bawah kedua kakinya. Hadis seorang lelaki nak pergi berjihad. Okey? Faham tak ada beza dua tu? Okey. Dan Al-Imam Sakhawi telah menyatakan hadis ni masyhur fil alsinah. Ramai orang sebut syurga di bawah tapak kaki ibu sebagai hadis. Tapi sebenarnya perkataan begitu bukan hadis. So kita nak kata macam mana? Ada hadis Nabi kata, ada hadis seorang lelaki dia minta nak jihad dengan Nabi. Nabi tanya dia ada ibu tak? Dia kata ada. Lalu Nabi kata, lazimilah ibu kamu kerana syurga di bawah kakinya, di bawah kedua kakinya. Itu hadisnya macam tu. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imamul Bukhari, Ja'a rajulun yasta'zinuhu fil jihadi ma'ahu faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Seorang lelaki datang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad bersama baginda. Dia ni nak pergi berjihad dengan Nabi. Besar tak pahala jihad? Besar. Pahala jihad dengan Nabi pula, besar ke tak besar? Lagi besar. Pahala jihad saja tu dah besar dah. Jihad pula dengan Nabi lagi besar. Jadi seorang lelaki dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya Nabi untuk berjihad bersama Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, kedua ibu bapa hidup lagi ke tak? Ahayyun walidaka, kedua ibu bapa masih ada? Dia jawab, ya masih ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, maka kepada mereka berdua lah hendaknya kamu berjihad. So apa kita dapat daripada hadis ni? Pertama, pahala berbakti kepada kedua ibu bapa lebih besar daripada pahala jihad. Betul? Yang kedua, kewajipan juga berbakti kepada kedua ibu bapa lebih besar daripada kewajipan berjihad. Lebih diutamakan. Dan yang ketiga, apa dia? Berbakti kepada kedua ibu bapa juga satu jihad. Jihad.
pahala lebih ke jihad. Lepas tu kewajipan lebih besar daripada jihad. Okey. Pahala dan kewajipan. Yang ketiga, jihad ni apa dia? Adalah berbakti kepada ibu bapa. Jihad secara umum. Berperang di jalan Berjuang. Jihad ni jahada yujahidu. Kalau panggil mujtahid, orang yang berusaha. Bila Nabi SAW kata fa fihima fajahid di hujung hadis ni. Okey. Faham betul-betul hadis ni. Hadis ni seorang lelaki dia datang nak berjihad dengan Nabi. So Nabi tanya dia, kedua ibu bapa hidup lagi. So Nabi kata kepada dia, pada keduanya lah jihad kamu. Poin nombor 1 dan nombor 2 kita ambil daripada perbandingan dia nak pergi berjihad, Nabi suruh dia duduk rumah. Sebab tu kita kata pahala berbakti kedua ibu bapa lebih daripada pahala berjihad fi sabilillah. Tapi di hujung hadis ni Nabi guna apa terma dia? Fa fihima fajahid. Pada kedua mereka lah hendaknya kamu berjihad. Berarti berbakti kepada kedua ibu bapa ni termasuk jihad. Dan bila termasuk jihad, berarti kita kena berjuang. Dan ini menunjukkan tidak semudahnya yang kita sangka. Bila kelebihan tu besar, kewajipan tu berat, pastinya nak buat tu tidaklah begitu senang, tidaklah mudah. dulu sahabat yang berjihad dengan Nabi, semua dah tak ada ibu bapa. Dalam kes ni ibu bapa yang uzur, yang dia kena jaga. Kalau ibu bapa, kalau jihad yang wajib hak ni ibu bapa pun tak boleh nak alang. Kalau musuh dah masuk, yang tu jihad yang memang semua kena defend. Tu semua kena. Tapi kalau jihad yang Nabi nak hantar pergi keluar, tak semua yang pergi. Tak semua yang pergi. Ada orang yang mampu pergi, ada orang yang tak mampu pergi. Yang mampu pergi, yang tak mampu stay. Tak mampu ni macam-macam lah. Termasuklah bila ada ibu bapa yang uzur, yang dia pun jihad tu bukanlah jihad yang fardu ain macam terlalu mendesak, tapi macam Nabi nak hantar prajurit-prajurit keluar, yang tu. Saya janji tadi sebut pasal jihad kan. Kisah jihad, orang tak pergi jihad ni. Tapi ni bukan berbakti kepada kedua ibu bapa, tapi nak sebut pasal Al-Quran ni betapa agungnya dan beratnya dia. Pagi tadi saya sebut pada budak-budak yang nak hafal Quran. Saya tanya budak-budak, siapa yang rasa Quran ni susah nak hafal? Saya pun tanya sekali lagi dalam kelas kita ni, siapa yang rasa nak baca Quran tu susah? Baca tak lah, nak hafal? Susah. Jawapan dia memang Al-Quran ni berat. Quran ni Allah Ta'ala pun kata inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan turunkan kepada kamu wahai Muhammad satu perkataan yang berat. Kita yang susah ni memang susah lah, tapi Nabi tak kena hafal macam kita. Sebab Nabi tu wahyu turun masuk ke dalam hati dia. Cuma nak sebut waktu wahyu tu turun macam mana, berat tak berat dia. Satu hari seorang sahabat nama dia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara' ni dia cerita dia duduk dengan Nabi. Tengah-tengah dia duduk, lepas tu turun ayat Quran. La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk tak pergi berjihad dengan orang yang keluar pergi berjihad dari kalangan orang mukminin dengan harta dan nyawa dia. Bila ayat tu turun, Nabi pun panggil. Nabi panggil seorang penulis wahyu nama dia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Bila Nabi panggil Zaid bin Thabit, maka dia pun nak tulislah wahyu. Zaid bin Harithah atau anak angkat Nabi. Zaid bin Thabit ni penulis wahyu.
Lepas tu bila Zaid duduk dekat Nabi ni, tak silap Zaid dekat duduk dengan Nabi, Zaid pun nak tulis lah ayat Quran hak Nabi nak suruh dia tulis ni. Dalam masa tu dia duduk dekat Nabi, pohon Nabi ni dia bertindih dengan pohon dia. Dia duduk bersela, pohon Nabi ni kena pohon dia. Tengah-tengah dia nak tulis, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat lagi, tapi sahabat ni dia buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni dia famous lah, sahabat yang buta. Bila dia buta, dia tak pergi berjihad lah sebab dia buta. Bila ayat turun menyatakan tak sama orang yang pergi berjihad dengan orang tak pergi berjihad, dia rasa tak puas hati. Sebab dia tak pergi, bukan sebab dia tak nak pergi, sebab dia buta. Jadi kalaulah Allah Ta'ala kata macam tu, dia rasa sedih sebab dia tak dapat pahala jihad kerana dia tak pergi. Dia pun mengadu kepada Nabi SAW. Nabi diam sebentar. Tiba-tiba Nabi tunduk. Masa tu Zaid kata, aku rasa pohon aku ni tiba-tiba jadi berat. Dan hampir-hampir aku rasa berat tu macam pohon aku nak patah. Rupa-rupanya wahyu turun. Lepas daripada tu Nabi pun angkat kepala Nabi, Nabi betulkan balik. Bukan Nabi betulkan, Nabi baca balik ayat tu dengan tambahan 3 perkataan. Mana 3 perkataan tu turun sangat berat dah. Iaitu Allah Ta'ala kata, tidak sama orang yang tak pergi berjihad yang tidak ada mudarat. Yang tiada mudarat. 3 perkataan, ghaira ulid darari, dan tak sama dengan orang yang pergi berjihad. So 3 perkataan tu saja turun, hampir patah paha sahabat. Beratnya Al-Quran. Jadi nak sebutnya cerita tak pergi berjihad tadilah, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dialah juga orang yang dia tanya Nabi kalau azan tak pergi solat macam mana. Sebab dia tak ada orang nak bawa dia pergi masjid. Nabi kata ke dia, kamu dengar tak azan? Dengar. Kalau dengar, datang solat. Nabi cakap gitu. Padahal dia buta. Dia bukan sekadar datang solat, dia ni jadi muazzin juga. Salah seorang daripada muazzin Nabi ialah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, dia salah seorang daripada muazzin Nabi SAW. Jadi berbalik kepada soalan tadi, ada tak orang sahabat Nabi yang tak pergi berjihad? Jawapan dia ada. Pertama, orang yang uzur. Dan termasuk yang diberi keizinan untuk tidak pergi berjihad ialah orang yang ada ibu bapa atau ibu yang sudah tua. Dalam bab ni kalau kita tengok bab kitab Nasa'i, bab ar-rukhsah fi takhalluf liman lahu walidah, bagi siapa yang ada ibu. Terutamanya ibulah, sebab ibu ni tak ada orang nak jaga kan. Kalau ayah tu mungkin lain, tapi kalau ibu ni dia sangat perlu kepada anak dia, jadi boleh untuk tidak pergi berjihad. Demikian besarnya fadilat kedua berbakti kepada ibu, sehingga dia lebih besar daripada jihad. Nampak tak fadilat dia? Jadi kalau kata nak banding orang berjuang fi sabilillah, kita ni duduk rumah jaga mak ayah je, dia kata. Dia kata inilah sebenarnya jihad yang terbesar. Jihad yang besar. So kalau hari ni jihad dah tak ada dah, jihad perang, betul tak? Tapi berbakti kepada kedua ibu bapa masih ada. Jadi berbaktilah kepada keduanya sementara masih ada. Ya, kalau mak ayah dah tak ada, mak ayah dah tak ada, berbaktilah kepada orang yang baik dengan dia. Mak saudara kita kalau ada, adik-beradik mak, kalau ada lagi kawan-kawan mak, buat baik kepada dia. Dan itulah yang Nabi SAW pesan pun. Okay? Kalau ada lagi, berbaktilah. Berbakti dalam qadar ataupun semampu yang kita boleh. Okay? Saya ngam lah. Saya ngam.
Tapi kalau dia tak ngam kita, tak apa, biar dia yang tak ngam. Kita ngam je. Tak apa, kalau tu tak ada masalah. Kita buat baik je. Buat baik, kalau orang tanya dia tak buat baik pun kat kamu, aku buat baik bukan sebab dia, buat baik kerana Allah. Nah. Anak dia kahwin, dia tak ajak kita. Tak apalah. Kita, kalau dia ajak kita pergi. Kalau dia tak ajak, kita pergi makan Kedah. Tapi sedih tak ada lah, memang dah keluarga kan. Sedih lah. Tapi kita kata berbaktilah kerana Allah. Biarlah kita kata orang tak baik kat kita baik kat orang. Kerana kita baik itu bukan mengharapkan dia. Sebaliknya kita berbakti kerana mengharapkan redha Allah. Baik. Sambungan lagi. Oi, panjang ni buku kita ni. Ya, wah, 3 muka surat lagi ni. Tali-tali kena cepat ni. Nabi SAW juga bersabda, ummuka wa abaka wa ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka. Ibumu, bapamu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, dan seterusnya. Dalam ayat ni, dalam hadis ni, riwayat Imam Muslim menunjukkan ibu lebih daripada ayah, lebih daripada adik-beradik perempuan, lebih daripada adik-beradik lelaki, lebih daripada siapa-siapa yang lebih bawah. Ibu paling tinggi sekali. Bagi anak. Bagi isteri, suami dah. Ni kena bagi tahu ke anak ni. Betul. Redha ibu dengan redha suami. Dia asalnya redha ibu lah. Asal selama dia belum bersuami. Bila dah ada suami, redha suami dia lebih daripada redha ibu dia. Tapi sebenarnya bila dia suami itu, bila dia tahu redha suami itu pula, dia kena cari dia kali ni redha 2 orang ibu, 2 orang ayah dah lah. Faham tak? Jadi bukanlah bermaksud dia bila dah kahwin dia tak perlu jaga dah mak ayah dia. Tak. Sepatutnya dia kena jaga lagi, tapi sekarang ni dia jaga dengan suami. Dan suami yang beriman dia akan tahu bahawa ibu isteri dia juga menjadi kewajipan bagi dia, sebab sekarang ni dia dah ambil anak orang tu. Jadi ketaatan pun dah pindah kepada dia. Dia dah ambil hak ibu bapa dia. Kan? Jadi sekarang ni siapa yang pikul? Dia lah. Ibu dengan ibu mertua sama je. Sama je dalam istilah agama, sama je. Ibu yang melahirkan, bukan mak mertua. Ibu yang melahirkan, bukan mak mertua kata. Jadi tiba-tiba seorang wanita pula dia kata dia nak taat pada suami dia ya, tak perlu dia taat kepada ibu mertua dia, macam tu. Ayah juga kan? Sebab dia kata gitu. Ada orang anggap macam tu. Ya. Tapi kalau dia duduk dengan mak mentua dia selalu hari-hari dia gaduh dengan mak mentua dia. Mak mentua dia jangan accuse dia macam-macam. Sebab duduk serumah. Yang tu dia kena bincanglah dengan suami dia. Bincanglah suami dia. Cerita buat rumah tangga ni memang agak rumit kalau kita nak tu. Tapi dalam agama ni, isu-isu teknikal ataupun isu-isu yang bersifat subjektif ni, yang tu dia kena pandai-pandai dia lah. Suami tu kena pandai. Suami tu kena pandai. Macam mana dia nak buat isteri dia ni baik juga dengan mak dia. Jadi kalau kita ikut suami tapi ibu terasa hati sebab kita, benda tu benda yang logik je, tapi sebab kita ikut suami, ibu terasa hati. Ibu kita terasa hati sebab kita ikut suami. Kena bagi tahulah dia tak ada masalah benda tu. Seorang ibu tak patut dia cemburu dengan anak dia yang taat kepada suami. Melainkan bila suami itu bila taat dia jadi jauh pada ibu. Patut dia kena bagi tahulah pula suami dia.
Awak kena jaga juga ibu saya tu. Jangan jaga ibu awak je. Ibu saya pun ibu awak juga. Pasal dia dah melahirkan saya. Sekarang ni ketaatan saya dah taat pada semua dah pada awak. Jadi awak kena jaga juga ibu saya, supaya saya menjadi anak yang taat kepada ibu melalui awak. Sekarang ni dia taat dia pada suami, kemudian patah balik kepada ibu. Dia boleh tak, memang tak payah. Kalau dia sebenarnya dia bukanlah kata bila kita taat kepada suami kita dah tak perlu taat kepada ibu dah. Mungkin kita duduk di rumah suami dia kan, duduk rumah suami, mak ayah kita dah jarang dah lah, sebab kita dah banyak duduk suami. Jadi jaga suami tu lebih. Kemudian tanya khabarlah mak ayah kita ni, begitu. Berbanding dengan seorang anak lelaki. Anak lelaki tu memang dia kena jaga sungguh mak ayah dia tu. Itulah paling. Kalau contoh anak lelaki, mak ayah tak bagi pindah keluar, tapi dia pindah juga. Sebab dia lah dia kahwin, dia pindah juga. Tapi mak ayah dia tak redha dia pindah keluar tu. Oh. Tu kena bincang elok-elok lah. Sebab kadang-kadang kalau alasan dia supaya benda tu, ada orang terpaksa pindah disebabkan dia tak nak bergaduh. Kalau dia tak pindah nanti mudarat lagi besar. Sebab isteri dia pun begini. Tapi kena pandai-pandai lah. Allah Ta'ala ni tak bagi mudah belaka, sebab tu nama dia jihad. Sebab tu nama dia jihad. Kadang-kadang kita tu Allah nak jaga hak ni, macam kita panggil kain tu bercukup je. Tutup kepala, buka kaki. Tarik kaki, buka kepala. Begitulah keadaan kita pun. Nak kata komplit semua sekali tu, tunggu dalam syurga je lah. Itu nama dia fafihima fajahid. Kena berjihad sungguh. Bukan semudah yang kita sangka. Ada hari baik, ada hari tak baik. Kemudian macam-macam. Suami isteri pula, orang panggil apa? Lagikan lidah lagi tergigit. Tak? Gitulah. Payah pula nak pantun pula ni. Aduh, alah. Baik, kita pergi lagi pula. Nanti tak pergi pula nama ni. Bab berbakti ni kadang-kadang orang tahu macam mana dia. Tak boleh nak bagi satu kaedah khas. Pandai-pandailah buat baik. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Tidak akan masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Tidak pula orang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Tidak juga pencandu minuman keras, iaitu mabuklah, ketagih mabuk, penagih arak. Dan tidak pula orang yang mempercayai ataupun beriman dengan sihir. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, jaa a'rabiyyun faqala ya Rasulullah mal kabair? Qala al-isyraku billah, thumma madha? Thumma uququl walidain, thumma madha? Al-yaminul ghamus. Seorang Arab Badui datang lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu dosa besar? Nabi SAW menjawab, menyekutukan Allah. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, kemudian sumpah dusta. Dan dari Nabi SAW baginda bersabda lagi, la yadkhulul jannata 'aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk syurga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan tidak pula orang yang mendustakan qadar, yakni takdir. Isa bin Talha bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr al-Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu as-salawatil khams wa sumtu ramadana wa addaitu zakata wa hajajtu al-baita
famadha li qala man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada illa an ya'uqqa walidayhi. Yang ni hasyat. Bahawasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika saya melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat dan berhaji ke Baitillah, cukup rukun dia, lalu apa yang akan saya dapatkan? Dia tanya. Nabi kata, barang siapa yang melakukan demikian, maka dia bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada. Besarnya fadilat solat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, buat haji. Orang yang buat benda ni, dia bersama nabi, siddiqin, para syuhada. Hujung tu Nabi kata, kecuali dia derhaka kepada orang tua. Berarti sebegitu besar fadilat ni, tiba-tiba kerana dia tak jaga ibu bapa atau derhaka kepada ibu bapa, terhalang dia daripada nikmat-nikmat tadi. Seringan-ringan derhaka bercakap itu masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Nabi sebut, kalau dia derhaka, kalau tu mak ayah kita tak berasa, larangan satu, jangan berkata itu larangan. Tapi uququl walidain ni, siapa pekat dia derhaka tu, bukanlah dengan tiba-tiba kita boleh kata dia ni derhaka. Tak. Derhaka tu pada perkara yang mak ayah dia berasa sakit hati, kecil hati, ataupun memang dia tak jaga mak ayah dia, dia tak pergi rumah orang-orang tua, kalau dia tak cara. Macam itulah. Dia nak kata dengan sebab tu jadi derhaka, bukan satu tu lah. Dia kalau mak sakit hati, pujuk dia balik, tak ada masalah. Dia kalau kita tersalah, kau marah dan sebagainya, macam kita lah. Nah, kadang-kadang berlaku. Benda tu kita tak boleh kata tak akan berlaku, mesti akan berlaku. Tapi sebaik-baik anak ni, dia tahu bagaimana minta maaf dengan mak ayah dia dan tahu bagaimana menghiburkan hati. Kalau kita kata, saya pernah kata, kalau gitu tak masuk syurga ke saya. Tak ada sampai macam tu. Tak nak? Jadi soal nama Allah memang larang. Larangan tu sekecil-kecil, tapi Allah juga dia tahu. Sehingga apa panggil? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut, kalau tengok ayat Quran kita buka balik surah Isra tadi. Tengok surah Isra balik. Okey. Surah Isra, surah dalam juzuk yang ke-15, surah nombor 17. Surah yang ke-17 ayat 23 sampailah 25. 25. Okey, cuba tengok ayat tu. Ayat 23 kita terjemahkan tadi. Ayat 24 pun kita dah terjemahkan. Ayat 24 kita baca sekali lagi. Allah Ta'ala kata, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat 25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Apa maksud dia? Siapa nak baca? Bukan dalam mushaf, bukanlah buku. English. Walau mentang-mentang dia boleh cakap putih. Cik baik Ustaz tak buka terjemahan Cina dia.
Tahu tapi tak boleh cakap. Bunyilah conceng-conceng gitu ya. Okey, Ustaz. Okey. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Okey. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh dia maha mengampun kepada orang yang bertaubat. Yang Ustaz nak sebut hari ni di hujung ayat tu. Kenapa Allah akhiri dengan ayat taubat? Berarti dalam perkara ni sememangnya semua orang akan awak panggil tersalah, tersilap, tu biasa. Tak mudahlah. Dalam ayat-ayat macam ni Allah Taala sebut dia innahu kana lil awwabina ghafura. Allah ni menerima taubat ataupun mengampunkan orang-orang yang bertaubat. Berarti kalau kita tersalah, tersilap, sakit hati, marah, berasa hati, maka kita cepat-cepat kita pujuk. Jangan biar lama-lama. Ni kalau dia sakit berasa, memang dia kadang-kadang dia berasa hati kat kita. Kita pun tak boleh duduk, memang berasa hati ni. Ni sungguh. Oi. Kita pun tak senang. Kalau mak ayah berasa hati, kita berasa tak senang duduk. Tak boleh tidur kita. Nah. Oh. So hantar. Hantar balik tu, mintalah tolonglah gitu. Dengan flight pun ambil. Kalau ada rasa kita ada berat tak senang. Ada benda kita tak boleh settle dengan telefon. No, oi. Beli tiket lah. Flight pun flight lah. Jauh pun jauh lah. Kena ambil cuti emergency leave, ambil cuti. Pasal apa? Sebab kita kalau kita faham, kita tak boleh duduk kalau mak ayah berasa hati dengan kita. No. Memanglah ada salah kita tu, memang ada tersalah. Tapi kita duk minta maaf lah. Ada setengah memang gitu. Siapa-siapa ada. Siapa kalau dia mengajuk betul, dia tak jawab telefon. Masa tu kita tahu dah benda ni kalau telefon memang tak jadi. Kena pergi. Pergi tu pandai-pandailah kita pujuk. Nak boleh ke pujuk ni hati ni bukan mudah. Tak mudah. Saya dulu zaman sekolah dulu muka kita anak sulung kena marah sama. Anak sulung lelaki lah. Anak sulung lelaki. Viral kau ni nanti. Tak ada. Anak sulung lelaki ni kena marah sama. Pasal kita contoh bagi adik-adik kan. Jadi bila tu asyik kita je kena marah. Jadi kita rasa tak puas hati lah. Lama kita sekolah tu. Saya pun jadi macam rebel lah sekolah dengan ayah zaman-zaman dulu. Kita tu berontak muka asyik kita je kena marah. Lepas tu Allah Ta'ala ni dia tu saya duduk cakap dengan adik lah. Adik kata tak rugi kalau kita ikut je dia nak kata gapo. Adik saya pula hak berpujuk. Masa tu kita sekolah-sekolah menengah lagi. Saya ingat lagi tu. Lepas tu bila sampai hari raya tu kita duduk salam minta maaf tu. Dia pun ayah saya pun kata abah pun minta maaf juga. Bila ayat begitu dia kata kita rasa tak patut ayah minta maaf dengan kita. Tapi bila begitu kak dia mari rasa terharu tu saya masa nak baca khutbah raya gitu. Ngesok-ngesok siapa bawa pergi nak solat tu sepanjang-panjang. Ayah saya kata dah lah nangis cukup lah. Dia pula kita rasa macam kita tak boleh bila kita kita sebab bila mak ayah tak dah sebab bila dia marah kat kita tak itu dia jadi macam begitu. Sampai kalau ni kalau ada kes apa-apa kena balik saya balik. Biar kita settle sekarang. Jangan biar lama-lama. Kalau lama-lama payah pula. Lama kalau jadi apa-apa. Kalau kita selama dia ada ni gunalah kesempatan. Tu yang saya boleh sebut. Lah ni pun alhamdulillah. Kalau dia mari nak pergi IJN ke apa, kita lah hak free boleh hajahnya. Kalau wheelchair pergi jumpa doktor ke apa semua. Dan kita rasa satu kebanggaan. Bukan satu nikmat yang Allah bagi bila kita boleh buat benda orang lain tak boleh buat. Kita kena rasa macam tu. Aku bukan kata orang lain duk sibuk kerja payah nak cuti, kita asyik-asyik kita tak rasa macam tu sebab kita rasa alhamdulillah Allah Taala takdir aku boleh. Ni nikmat Allah Taala bagi. Jadi kita kerja kita boleh hajar, seorang lain tak boleh hajar. Lalu kita pula
sulung hak lelaki ada lagi 2 orang kakak atas saya. Tapi saya tak pernah anggap orang lain lah kena pergi kita. Takkanlah asyik aku je. Kita tak rasa macam tu. Sebab kita rasa ini adalah satu nikmat yang Allah bagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita harap andai kata nanti esok anak kita pun lagu tu juga. InsyaAllah, mudah-mudahan. Anak kita tengok kita. Ada satu kisah Abang Saleh tu, Syekh saya cerita dalam kelas dulu. Cerita seorang yang sangat taat kepada ayah dia. Tapi ayah dia tak pernah puji anak ni. Orang lain dah puji, bagusnya anakmu taat ke mana. Ayah ni tak puji dia. Sampai anak-anak dia pun rasa, ayah ni tak berasa ke aku buat baik ke ayah ni sehingga ayah nak puji ke gapo dak, nak terima kasih. Ayah dia jawab apa? Aku sebenarnya nak bagi tahu kat kamu, semua hakmu buat kat aku ni, aku dah buat dah kamu ayah aku. Jadi sebab tu aku tak rasa pelik bila kamu buat. Orang lain, hebatnya. Aku rasa biasa sebab aku dah buat dah kamu ayah aku. Sampailah satu ketika ayah dia puji dia. Bila? Dia kata satu hari tu, ayah dia nak kencing, dia cari benda ataupun dia letak sesuatu yang menyebabkan air kecil ayah dia tak terpercik. Padahal benda kecil je, tapi dia pun akhir sekali dia puji ayah dia. Dia puji anak dia. Dia kata, hak ni aku tak pernah buat lagi. Jadi maknanya dari kes tu kita ambil bahawa anak ni buat baik kepada ayah dia sebab bapak dia pun buat baik kepada ayah. Dan Allah Ta'ala begitulah yang akan buat kat kita. Semoga Allah Ta'ala merezekikan kita ketaatan kepada kedua ibu bapa kita sebelum daripada Allah rezekikan kita kemudian daripada ketaatan anak pula kepada kita. Baik. Kemudian kata Nabi daripada Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, bapakku menceritakan kepada kami dari Abi Bakrah secara marfu'. Maknanya dia angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Setiap dosa Allah tunda pembalasannya sebagaimana yang dikehendakinya sehingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua kerana ia disegerakan bagi pelakunya. Jadi di dalam hadis ni Nabi SAW atau Abi Bakrah menyatakan, Nabi sebut bahawa dosa-dosa lain boleh tangguh. Boleh tangguh mana pembalasannya, kecuali dosa ke ibu bapa. Biasanya siapa yang derhaka kepada ibu bapa, dunia lagi Allah Ta'ala dah balas dah. Dunia pun Allah Ta'ala dah balas dah. Sekarang ni macam-macam. Tak tahulah. Sekarang ni dah institusi keluarga tu lah dia tak jaga. Kita tak tahulah nak kata macam mana. Tapi sebenarnya kita sedang, institusi keluarga kita sedang sakit lah. Sedang sakit. Sebab mungkin sibuk nak kerja, nak cari harta, nak cari kerja, sibuk kerja belakang. Kadang-kadang sampai tahap anak tu dengan bibik 100%. Mak tu, anak tu kena bibik lagi daripada mak dia. Kata hak ada bibik. Kalau ada bibik, hak tak ada bibik, anak tinggal macam tu. Tak ada nak cara. Kalau nak cikgu nak panggil ibu bapa mari sekolah, paling payah. Tapi kalau ada bak kerja, pergi macam-macam. Pasal apa pendidikan kita tu? Tak tahulah, tak tahu. Tapi tak boleh, benda ni tak boleh rawat melainkan bermula daripada rumah diri sendiri. Rumah kita tu lah. Rumah kita tu lah. Dia punya madrasah pertama. Macam tadilah, anak kita dia akan tengok apa kita buat kepada ayah kita. Saya pun tengok sebab dulu tengok ayah kita buat ke mak dia. Jadi mak dia sebelumnya gitulah. Sebab tu keturunan antara bab yang baik ni, carilah silsilah yang baik sehingga kita pun mencontohi benda-benda begitu. Allahul musta'an. Zaman ni bunuh anak ada, dera anak ada. Sebaliknya anak bunuh mak pun ada. Benda tak
Fitrah dah. Fitrah sendiri dah rosak dah. Syaitan menguasai. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dan keluarga kita. Banyak doa lah. Benda ni kena banyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa banyak, Allah jadikanlah pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata bagi kami. Banyak-banyak doa. Nabi SAW juga bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak boleh membalas kebaikan orang tuanya kecuali bila dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai hamba, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Okay? Berdasarkan hadis ni, seorang anak tidak boleh memperhambakan orang tuanya. Hatta dalam kes ni, ibu bapa dia tu memang original hamba. Okay, kes ni ulama faham macam ni. Hadis ni, kalau ibu atau ayah dia memang original hamba. Contoh, macam mana dia boleh jadi merdeka? Dia hamba ni berlaku sebab perang, sebab apa kan? Biasanya sebab perang lah. Anak ni mungkin dia selamat, dia lari. Mak ayah dia ni kena tangkap, kemudian dijual sebagai hamba. Anak ni besar, jadi anak ni merdeka, si mak ni hamba. Okay? Dalam satu kes juga mungkin mak ni hamba bersama dengan tuan dia. Bersama dengan tuan dapat anak. Anak ni kira dibinkan kepada tuan. Jadi mak dia bukan lagi hamba yang boleh dijual beli. Sebab bila suami ataupun tuan dia asal pertama dia mati, dia diwariskan kepada anak kan. Automatik bila jadi hak anak, merdeka. Boleh faham? Dalam kes yang satu lagi tadi, tiba-tiba anak ni dia pergi beli mak ayah dia. Apa hukum dia? Padahal dia original, memang hamba, ori hamba. Bila anak ni beli mak ayah dia yang hamba, automatik merdeka. So kalau yang hamba pun original, si anak tidak boleh memperhambakan dia, apatah lagi kalau mak ayah yang bukan hamba, lagilah tak boleh memperhambakan dia. Faham tak? Ni ori hamba. Memang status dia kalau duduk dengan orang lain, hamba. Dia pergi beli, aku beli mak ayah aku. Pertama, dia dapat kelebihan fadilat, dia balas kebaikan mak ayah dia zaman dia kecil dulu. Yang kedua, dia sudut hukum, bila dia beli je, mak ayah dia tak boleh kata, okey, mak ayah saya merdekakan mak ayah jadi daripada perhambaan. No such thing. Tak ada. Bila dia beli je, automatik dia merdeka. Sebab tidak boleh seorang anak memperhambakan kedua ibu bapa dia. Okey? Hak ni hak hamba, apatah lagi hak merdeka. Kalau merdeka tiba-tiba dia buat mak ayah dia macam hamba. Oh, lagilah dalam agama ni tak boleh perkara tersebut. Baik, sambung. Dan dari beliau, dari baginda Nabi SAW, baginda bersabda, la'anallahu al-aqa liwalidayhi. Allah melaknat orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil bibi. Bibi ni mak saudara lah. Bibi tu mak saudara. Kita dok panggil bibi. Bibi tu asal makcik kan. Makcik atau mak saudara adalah sekedudukan dengan ibu. Maknanya sama kedudukan dia. Mak saudara sebelah ibu, kedudukannya sama dengan ibu. So kalau kita dah tak ada mak tadi kan, soalan tadi kan, buat baiklah kepada adik-beradik perempuan mak kita sama macam kita buat kepada mak kita. Kita boleh salam dia, kita boleh cium dia. Kalau lelaki, kalau perempuan apa dah lagi.
Dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu, kerana sesungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya, maka Allah aku yakni kata Allah, panjangkan umurnya, dan aku berikan anak yang akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka aku akan pendekkan umurnya, dan akan aku berikan anak yang akan durhaka kepadanya. Ka'ab berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah benar-benar menyegerakan kebinasaan seseorang hamba apabila dia durhaka kepada orang tuanya, agar Allah menyegerakan azab baginya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar akan menambah umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar semakin bertambah bakti dan kebaikannya. Jadi bila salah satu daripada kita panjang umur juga disebabkan berbakti kepada orang tua. Dan Abu Bakar bin Abi Maryam berkata, aku pernah membaca dalam kitab Taurat bahawa orang yang memukul bapaknya hukumnya dibunuh. Wahab juga berkata, aku pernah membaca di dalam Taurat bahawa orang yang menampar orang tuanya hukumannya direjam. Zaman dulu ni, zaman kitab Taurat dulu. Tapi kita tengok hari ni, orang yang mendakwa mereka ni berpegang pada kitab Old Testament dengan New Testament. Bab-bab ibu bapa ni kurang sikit buat dia, kan? Mungkin masyarakat dia hari ni dia dah terlalu open. Dia anggap ibu bapa tu kena spotting sehingga akhirnya mak nak masuk bilik anak dia pun tak boleh. Lepas tu sampai satu tahap boleh saman pula kat polis. Jadi zaman-zaman ni pelik. Zaman pelik dah ni. Kita orang Islam masih lagi ada, Allah Ta'ala takkan hukum bagi kita dan kita faham. Dalam agama ni, anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik ayah kamu. Sehingga kalau dia suruh hukum bunuh balas, tiba-tiba seorang ayah ni bunuh anak dia, dalam Islam dia tidak dihukum bunuh balas kerana nilai ayah yang ada pada dia. Mungkin dia kena penjara, mungkin dia kena bayar denda, diat lah kita panggil, dari sudut hukum. Begitu juga kalau dia mencuri harta milik anak dia, dia tidak boleh dipotong tangan sebab kedudukan dia sebagai ayah yang memiliki anak itu. Besarnya kedudukan ayah dalam tu. Dan sepatutnya seorang anak dengan ayah ni, dia tak, orang tanya soalan ni, bolehkah dia bayar orang panggil zakat kepada ayah dia, kan? Kepada ayah tak boleh, pasal itu memang kewajipan dia. Tapi kalau baru ni kita sebut tentang kalau lain daripada ayah, adik-beradik boleh. Hatta kalau yang orang yang tidak diwajibkan panggil nafkah dia. Macam ada kawan saya, dia perempuan lah, bagi zakat kepada suami dia pasal dia kerja besar, suami dia tak dapat kerja. Boleh sebab asalnya wanita tu tidak wajib menafkahi suami. Dia bukan, dengan syarat dia mesti guna zakat yang dia bagi tu untuk keperluan suami, bukan untuk dapatkan nafkah dia balik atau untuk kegunaan dia balik. Boleh. Boleh. Untuk suami. Dia tak gunakan zakat tu untuk suami dia, bagi kat mak bapak dia pula. Boleh, itu hak suami dah lah bila dah dapat tu. Boleh. Tapi kalau suami tu tak layak dalam zakat, Suami tu tak layak tak boleh lah. Bukan kata boleh ni sebab asal suami tak. Kalau suami tu asnaf layak, mana dia boleh. Dia boleh terima zakat daripada isteri. Tapi seorang ayah tak adalah kata ayah dia miskin, boleh tak dia bagi zakat kepada ayah dia. Ni kita lepuk kepala dia sekali. Macam mana ayah mu boleh miskin sedang mu kaya, layak bayar zakat? Pasal sebab tu hak tu kewajipan dia tu. Nabi kata anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik ayah kamu. Kalau dia kata aku nak bayar zakat ke ayah, kita tanya sekali lagi soalan tu, tanya dia sekali lagi,
Boleh dah aku nak bayar zakat ke ayah aku? Sekeh kepala dia. Sekeh ni jawapan dia, sekeh kepala. Kalau adik-beradik lain bapak lain mak semua boleh. Lah adik-beradik, Tapi lain mak. adik-beradik sendiri pun boleh, seibu sebapa pun boleh, tapi dengan syarat jangan kembali kepada kita lah. Tapi dia asnah. Syarat dia asnah. Nombor satu dia syarat dia asnah. Macam mana suami isteri Ustaz kata boleh, macam last week kita belajar, dia kata takut apabila duduk sama rumah, nanti kalau dia beli makanan tu, bini dia makan balik, Jangan beli benda tu lah. Jangan tu. Contoh, jangan untuk makanan. jangan sampai duit tu ke isteri balik. Contoh kegunaan suami lah. Dia nak bayar kereta, dia ada komitmen banyak. Dia kena bayar kereta, bayar tu, bayar ni, ataupun nak kena pergi cari kerja dan sebagainya untuk kegunaan dia. Bila dia susah, dia tak ada, dan kena cari kerja dan sebagainya, dia ada keperluan diri dia untuk dia pergi cari usaha untuk keluarga ni. Baik, itu terpulang lah. Dia nak beli apa tu, lepas tu isteri dia tengok lah. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu, lebih masa dah kita ni, insyaAllah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar pertama Allah jaga diri kita semua. Allah bagi kepada kita kefahaman dalam agama, dan Allah bagi pula taufik kepada kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Itu nombor satu sekali. Setelah apa yang kita faham, kita baca, kita tahu terlalu agungnya fadilat berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan ini adalah pintu syurga yang masih ada. Bagi siapa-siapa yang masih ada kedua ibu bapa, berbaktilah kepada mereka selama mereka masih ada, kerana ini adalah pintu syurga. Bagi yang dah tak ada, berbaktilah kepada mak-mak saudara, adik-beradik ibu, adik-beradik mak yang ada. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kita juga dengan asbab itu anak-anak yang saleh, yang berbakti pula kepada kita apabila kita sudah berusia nanti. Dan akhirnya kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk masukkan dalam hati kita ni kasih sayang sesama keluarga kita, ibu bapa, adik-beradik, anak-anak. Allah Ta'ala campurkan rasa kebersamaan dan kasih sayang agar kita hidup dalam kerukunan dan damai di dunia, dalam ketaatan kepada Allah. Dan akhirnya semoga Allah Ta'ala himpunkan kita semua satu family atau seluruh keluarga kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kekal abadi di akhirat sana. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tadi, Ustaz. Ya.